Luqman Adam, nama yang tidak asing lagi bagi kita. Setiap kali beliau disaman, banyak kali jugalah beliau akan kalah. Tak tahulah, tak pandai pula habis-habis duit Luqman Adam membayar saman. Tak pula serik-serik Luqman Adam ini memfitnah orang. Dan tak juga serik-serik Luqman Adam ini membayar saman orang. Duit tu yang untuk membayar saman tu, kalau guna untuk pembangunan diri, aku rasa lebih baik. Hari ini berita yang lebih tegar, lebih kritikal untuk Luqman Adam ialah apabila Ismail Sabri telah menang proses awal perintah mahkamah saman terhadap Luqman Adam. Tahniah kita ucapkan kepada Perdana Menteri kerana telah menyaman Luqman Adam di dalam saman fitnah berkaitan dengan kenyataan hantaran jelik kepada kerajaan dan juga Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Hari ini Ismail Sabri Yaakob telah dapat perintah ad interim terhadap Luqman Adam. Jadi hari ini telah dinyatakan oleh Mahkamah Tinggi untuk membenarkan permohonan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mendapatkan perintah injuksi ad interim atau sementara terhadap Datuk Luqman Nur Adam bagi menghalangnya membuat kenyataan menerusi media sosial. Permohonan itu dibuat selepas Ismail Sabri memfailkan saman terhadap bekas ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO itu kerana memuat naik video mengandungi kenyataan berniat jahat, fitnah dan tidak benar terhadap Perdana Menteri. Peguam Ismail Sabri, Raghunath Kesavan, berkata kebenaran itu diberikan oleh Hakim Datuk Ahmad Sahrir Muhammad Saleh ketika pendengaran permohonan injuksi itu dibuat secara video. Injuksi ad interim berkuat kuasa hingga mahkamah mendengar dan memutuskan permohonan injuksi inter partes atau kedua-dua pihak. Arahan daripada mahkamah ialah defendant iaitu Ismail Sabri dan pelanatif Luqman perlu memfailkan affidavit balas masing-masing pada 11 serta 25 Oktober ini. Kedua-dua pihak juga perlu memfailkan hujahan bertulis pada 8 November, manakala hujahan balasnya pada 22 November. Pendengaran kes terusnya 29 November. Selain Raghunath, Ismail Sabri diwakili Peguam Tai Yong Fung, manakala Peguam Suresh mewakili Luqman. Pada 12 September lalu, Mahkamah Tinggi memerintahkan Luqman memadamkan semua video di media sosial mengandungi kenyataan fitnah terhadap Ismail Sabri. Mahkamah mengeluarkan perintah injuksi memaksa defendant mengeluarkan video bertajuk "Bila Presiden UMNO panggil, tak datang, tapi Perdana Menteri ada masa jumpa Mahathir." Bekas Perdana Menteri Tun Mahathir Mohamad, kata Luqman Adam. Ismail Sabri, 62 tahun yang juga naib Presiden UMNO, memfailkan saman di atas kapasiti peribadinya menerusi Tetuan Kesavan pada 8 September lalu dengan menamakan Luqman Adam. Kenyataan fitnah itu antara lain membawa maksud pelanatif berjumpa Dr. Mahathir dan merancang atau berniat jahat untuk merancang dengan bekas Perdana Menteri itu serta parti politik lain bertentangan dengan UMNO. Ia untuk kekal sebagai Perdana Menteri dengan membelakangkan dan mengkhianati parti itu. Oleh itu, pelanatif menuntut ganti rugi teladan, tambahan, faedah, kos serta relief lain difikirkan sesuai oleh mahkamah. Pada 1 September lalu, Luqman didakwa di Mahkamah Session atas 2 tuduhan membuat hantaran jelik terhadap kerajaan dan Ismail Sabri. Bagaimanapun, Luqman Adam tidak mengaku bersalah selepas tuduhan itu dibacakan oleh jurubahasa di hadapan Hakim Nur Hasniah Abdul Razak. Mengikut kertas pertuduhan, Luqman membuat dan memulakan penghantaran bersifat jelek menggunakan Facebook atas nama profil Luqman Nur Adam Official dengan niat untuk menyakitkan hati pada jam 11.16 malam, 10.28 malam, 20 dan 22 Ogos lalu. Itulah dia saudara, apa yang Luqman Adam dapat
selepas mengatakan tentang perkara ini. Ismail Sabri menang peringkat awal kesamaan terhadap Lokman Adam. Siapa lagi ke tempat Lokman untuk menjerit-jerit, untuk meminta pertolongan selepas ini? Kita tak tahu lagi. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Bye-bye. Sepatutnya tidak harus kesian atau simpati kepada pemimpinnya yang telah didapati curang, telah didapati bersalah dan telah dipenjarakan, atau sudah didapati bersalah oleh mahkamah. Sebaliknya, UMNO sepatutnya lebih kesian dan simpati kepada parti jika mereka kalah lagi dalam PRU 15 akan datang nanti. Yakin dan percayalah saudara-saudara para penonton sekalian, bahwa kalau lebih ramai pemimpin UMNO ada dalam penjara sebelum PRU 15 akan datang, dan yang tinggal di dalam UMNO itu ialah mereka yang tidak terpalit dengan mana-mana kes mahkamah ataupun sedang dibicarakan dalam mahkamah. Malah yang tertinggal itu adalah yang menjunjung kedaulatan undang-undang. Peluang untuk UMNO, aku jamin, untuk menang akan lebih jelas dan lebih terjamin, lebih cerah lagi. Oleh itu, adalah dengan ini aku mencadangkan, baik tutup dulu buku tentang bab-bab memohon pengampunan diraja buat Najib, kerana sekiranya ini terus dibuat, ianya akan memberikan mesej yang salah kepada rakyat dan lebih membawa UMNO kepada perkara yang lebih teruk, yaitu ditimpa kekalahan buat sekali lagi. Saudara-saudara penonton sekalian, sebelum aku teruskan ulasan ini, jangan lupa kamu share video ini dan tinggalkan komen Anda. Pengampunan Najib sebenarnya boleh menjadikan UMNO kalah sekali lagi. Satu lagi kesilapan UMNO, selain mahu menjadikan isu pemenjaraan Najib Razak sebagai umpan menarik simpati rakyat untuk memenangi PRU 15, ialah mereka terlalu awal bertempik ingin mengusahakan pengampunan diraja buat bekas Perdana Menteri itu. Hanya sehari selepas Najib dipenjarakan, sekumpulan ahli NGO yang disertai oleh 300 ahli NGO pro UMNO telah berkumpul di hadapan Istana Negara menghantar memorandum memohon pengampunan diraja kepada Yang di-Pertuan Agong. Kemudian diikuti ucapan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi di Majlis Taklimat Khas